Media sosial merupakan platform-platform dalam talian yang membolehkan pengguna berinteraksi, berhubung dan berkongsi kandungan dengan pengguna lain. Menelusuri kemajuan saban hari, medium perantara alam maya dan realiti ini juga turut berkembang pesat dengan adanya aplikasi-aplikasi yang tidak asing lagi di hujung jari manusia. Pelbagai aspek yang perlu dititik beratkan oleh pengguna media sosial. Antaranya adalah bagaimana golongan muda hari ini memproses maklumat, berinteraksi dalam talian dan memahami isu-isu privasi dalam dunia digital. Perkara ini akan kami rungkai dan kongsikan bersama kalian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Afina binti Muslimin. Pada hari ini saya akan menemu ramah beberapa orang pelajar Universiti Sains Islam Malaysia tentang penggunaan media sosial dalam kalangan belia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya awak beberapa soalan tentang media sosial, boleh tak? Boleh? Okey, soalan dia, mengapakah golongan remaja dan belia perlu menghadkan penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka? Pada pendapat saya, golongan belia perlu menghadkan penggunaan media sosial kerana dia ada dua sebab. Yang pertama, dia boleh memberi kesan kepada kesihatan mental, yang dia boleh memberi gangguan emosi. Yang kedua, dia boleh mengurangkan interaksi fizikal. Dari situ golongan belia dia akan kurang interaksi atau bersosial dengan masyarakat. Okey, betul. Terima kasih. Kita orang nak interview sikit boleh? Okey, apa nama awak? Abdul Hafiz bin Ahmad, Daripada kos apa? kos Qiraat. Okey, saya nak tanya awak berkenaan dengan media sosial. Pada pendapat awak, Hafiz, apa impak negatif yang golongan muda ni dapat yang dibawa oleh media sosial jika digunakan berlebihan? Okey, jadi pada pandangan saya, apa yang saya nampak, kalau golongan muda ni dia menggunakan media sosial secara berlebihan, terutamanya golongan pelajar. Jadi sebenarnya dia boleh menyebabkan kecanduan untuk bermain media sosial secara berlebihan. Dia non-stop main, pagi, petang, siang, malam dia dengan phone, dengan handset, dengan platform media sosial dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, kita akan cari orang seterusnya pula. Jom. Assalamualaikum. Nak interview sikit boleh? Assalamualaikum. Okey, nama awak siapa? Nama saya Ahmad Zahid. Dari kos apa? Syariah Undang-Undang. Okey, saya nak tanya soalan. Bagaimanakah golongan muda mengaplikasikan hal-hal peribadi mereka dalam media sosial? Pada pendapat saya lah kan, golongan belia ni perlu mempertimbangkan setiap langkah-langkah yang mereka buat, seperti berkongsi maklumat peribadi dalam media sosial. Ini kerana kita sebagai pengguna tak tahu ada pihak ketiga yang menyalahgunakan maklumat peribadi kita. Contoh, dia menggunakan maklumat peribadi kita untuk melakukan serangan cyber tadi. Okey, terima kasih. Belia memproses maklumat dalam media sosial dengan cara membaca, menonton dan mengambil maklumat dari pelbagai sumber. Maklumat yang difahami juga berbeza mengikut pembacaan, pengaruh rakan sebaya dan pandangan orang sekeliling. Oleh itu, akan munculnya kesan positif dan kesan negatif dari cara belia memproses maklumat. Jika mereka merupakan individu yang bertanggungjawab, mereka akan memproses maklumat yang diambil dengan cara menyemak kenyataan yang dinyatakan untuk mengelak penyebaran berita palsu. Namun, jika mereka merupakan individu yang bersikap acuh tak acuh dengan maklumat tersebut, mereka akan cenderung untuk menyebarkan berita palsu kerana tidak menyemak kesahihan berita tersebut. Impaknya, berlaku peningkatan penyebaran berita palsu sebanyak 35 kes sepanjang bulan Januari lalu berbanding 48 kes yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Melalui media sosial, kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesiapa sahaja tanpa had, tidak kira masa dan di mana jua kita berada. Antara contoh aplikasi yang menawarkan kemudahan berinteraksi ini termasuklah Instagram, Facebook, Snapchat dan banyak lagi. Golongan belia antara golongan yang sangat gemar menggunakan media sosial sebagai platform untuk berinteraksi atas talian.
Belia menggunakan media sosial dengan berkongsi tentang kehidupan seharian mereka melalui stories atau status dan berinteraksi dalam ruang sembang yang berkongsi minat yang sama. Mereka juga lebih cenderung menggunakan emoji, gambar dan bahasa tidak formal untuk mewujudkan komunikasi yang lebih santai. Selain itu, media sosial juga menjadi satu platform di mana masyarakat sering berkongsi pendapat atau memberikan komen-komen berkaitan isu-isu semasa. Walau bagaimanapun, menjaga tingkah laku ketika berinteraksi atas talian perlulah dititik beratkan seperti memastikan tutur kata tidak berbaur isu sensitif serta menghormati pendapat orang lain yang berbeza dengan kita. Hal ini amat penting supaya kita dapat mengekalkan interaksi yang positif serta dapat menjaga nama baik kita dan juga nama baik negara. Privasi digital adalah hak untuk menjaga dan mengawal informasi atau data peribadi anda saat berada di atas talian, melindungi data identiti, aktiviti atas talian mahupun transaksi daripada diakses secara tidak sah atau digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data. Berdasarkan analisis yang dijalankan, masalah yang paling berisiko menimpa belia yang tidak cakna akan isu privasi dalam dunia digital ialah isu penyalahgunaan data peribadi dan kehilangan kawalan ke atas informasi dan hal-hal privasi individu. Hal ini kerana belia tidak dapat menghalang penggunaan data peribadi mereka oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang mungkin digunakan untuk tujuan yang tidak baik seperti pembelian barang larangan seperti dadah di atas talian, spam dan skim penipuan perbankan. Keselamatan belia juga mungkin terjejas sekiranya lokasi semasa mereka didedahkan kepada orang ramai dan boleh mengundang jenayah seperti pencurikan atau mungkin juga pembunuhan. Jadi, belia serta orang-orang di sekeliling mereka perlulah memainkan peranan dalam memastikan privasi mereka terjaga dengan rapi bagi menjamin keselamatan mereka di dunia fizikal maupun digital. Kesimpulannya, golongan muda cenderung memproses maklumat dengan cepat dan efisien dalam dunia digital dan sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi. Dalam masa yang sama, mereka juga turut terdedah dengan kemungkinan penyebaran isu privasi dengan mudah. Oleh itu, golongan muda haruslah mendalami ilmu penggunaan media sosial dengan berhemah dan beretika. Jadikan media sosial sebagai satu platform yang menyebarkan manfaat buat sekalian pengguna dan bukannya satu platform yang membuatkan manusia hilang medium untuk berhubung akibat penyalahgunaannya yang menjadikan media sosial tidak lagi selamat untuk digunakan.